Allah wabarakatuh. Selamat hari. Okey, alhamdulillah kita telah kita akan menggunakan sebentar lagi sedikit perkongsian amalan terbaik berkaitan dengan pentadsiran bilik darjah. Okey, seperti sedia maklum, kita terbagi kepada dua, iaitu menengah dan juga rendah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Pengetua kerana mengizinkan untuk guru-guru SYSP untuk melaksanakan perkongsian amalan terbaik ini atau PAT ini lebih awal. Okey, sebab sedia maklumlah jadi kita dapat awal, jadi kita teruskan dengan yang ini supaya kita dapat kongsilah kaedah terbaik dan juga cara pelaksanaan. Okey, untuk melakukan pentadsiran bilik darjah. Okey, dua-dua. Baik, semua orang sudah maklum PTBD adalah merupakan sebahagian daripada PBS atau pentadsiran berasaskan sekolah. Okey, so dalam PBS itu kita ada berbagai elemen, iaitu PBD, kita ada PAJSK, psikometrik dan juga lain-lain. Okey, kalau dulu kita di BSR sebagai daripada PBS, tapi BSR kini telah dimasukkan. Okey, jadi sekarang ni kita akan full fokus kepada tiga perkara utama itulah PBD dan juga psikometrik serta PAJSK. Okey, cuma hari ini kita akan lebih kepada perkongsian amalan terbaik untuk pentadsiran bilik darjah. Okey, cikgu kalau ada soalan yang nak ditanya, sila tanya teruslah sebab nanti kita ada sesi Q&A. Okey, kemudian kita akan terus saja pergi kepada taklimat sikit selepas pentadsiran ini. Okey, dan juga saya ingin pesan bahawa program ini, perkongsian kita PAT kita pada hari ini dirakam. Okey, akan dibuat collage dan diupload ke dalam YouTube sekolah ataupun Facebook sekolah. Okey, jadi kalau boleh kita ada two way interaction lah. Kita tak boleh nak satu hari saja. Saya tahu kebanyakan semua cikgu faham PBD, okey, cuma mungkin kita masih lagi mencari strukturnya, secara strukturnya bagaimana ia dilaksanakan. Okey, baik cikgu kita teruskan. Okey cikgu, right, slide saya pertama. Okey, kaedah pentadsiran. Okey, umum mengetahui bahawa kaedah pentadsiran kita ada tiga, yang dalam BPK, dalam kurikulum KPM kita ada tiga jenis pentadsiran, tiga kaedah pentadsiran, iaitu lisan, pemerhatian dan penulisan. Okey, bila sebut lisan ini adalah bila cikgu bertanya dan pelajar menjawab. Pemerhatian dia lebih kepada cikgu melihat bagaimana pelajar menjawab, bagaimana pelajar membuat proses jawapan, bagaimana pelajar menjalankan projek dan sebagainya. Dan penulisan pula ialah berkaitan dengan kebiasaannya ialah lebih kepada end product. Okey, end product mungkin pada hari itu guru untuk berminat untuk mentaksir pelajar secara bertulis, okey, dan juga dalam bentuk formatif, okey, ataupun dalam bentuk sumatif. Maknanya formatif ini adalah latihan-latihan projek yang berterusan, dan juga kalau sumatif itu yang kita buat ujian secara berkala ataupun ujian pertengahan tahun ataupun ujian akhir tahun. Okey, okey juga itu kaitan dengan kaedah pentadsiran. Baik, dalam kaedah pentadsiran kita ada satu bahagian kita panggil sebagai instrumen. So instrumen ini yang cikgu buat sebenarnya. Saya rasa semua, bukan saya rasa lah, saya yakin memang semua guru membuat instrumen pentadsiran ini. Dan instrumen pentadsiran ini yang saya paparkan ini adalah contoh sebahagian daripada instrumen pentadsiran, kuis, projek, ujian bulanan, portfolio, lain-lain. Okey, so dia tidak semestinya dalam bentuk dalam bentuk bertulis sahaja. Dia boleh, kalau dalam dia boleh dijadikan seperti lakon cara, okey, main peranan, okey, sesi soal jawab, okey, soal study. Ini semua adalah merupakan instrumen pentadsiran. Okey, terpulang kepada semua guru cara mana untuk cikgu melaksanakan instrumen pentadsiran. Okey, cikgu tidak boleh hanya memilih satu instrumen saja. Cikgu kena mempelbagaikan instrumen supaya dapat menarik pelajar, itu utama. Yang kedua, supaya
pelajar ini telah ditaksir secara holistik, ya, bukan secara inklusif. Okay? Maknanya, secara inklusif dan bukan eksklusif. Maknanya seperti mana yang saya sedia kata sebelum ini, bahawa kalau kita hanya mengharapkan ujian saja, itu menilai pelajar, mentaksir pelajar secara kognitif. Maknanya kognitif ini dari segi dia punya pemikiran. Okay? Dia juga perlu ditaksir melalui elemen-elemen lain seperti nilai, okay? Seperti sasya, dan ini semua yang akan lebih kepada bagaimana cikgu untuk memperbaikkan instrumen pentaksiran cikgu-cikgu dalam kelas. Okey? Baik cikgu, lepas kita dah pilih dah kuis, projek, whatever lah, ya, kita perlu pastikan bahawa kita punya instrumen pentaksiran kita, kaedah pentaksiran kita mesti selari lah dengan standard performance yang ada ataupun standard prestasi yang ada dalam setiap DSKP yang dikeluarkan oleh BPK. Okay? Jadi slide ketiga saya tunjukkan sedikit. Okay? Ini ialah penskoran bagaimana standard prestasi untuk bahasa Inggeris tahun 6. Okay? Banyakkan bahasa Inggeris akan jadi macam ni lah. So kalau cikgu tengok sebelah kanan, ya, sebelah kanan, maknanya kanan saya ni, dia panggil performance level. So TP lah, ya, TP, ya, TP tahap penguasaan 1 sehingga 6. Dan di sebelah kiri ialah deskriptor dia, penerangan dia. Cuma yang ini yang dalam dalam DSKP ini dan penerangan secara umum. Okay? So maknanya kalau 1 itu very limited. Maknanya limited itu bermaksud terhad sangat. Okay? Terhad sangat. Kalau dari segi bahasa tu, makna perbendaharaan kata dia mungkin terlalu sedikit. Okay? Kalau sasaran DSKP mengatakan bahawa untuk pelajar tahun 6 perlu menguasai sekurang-kurangnya 50 ke 60 perkataan baru. Cuma dia hanya mampu, pelajar itu hanya mampu mungkin mencapai tahap 5 ataupun 7 saja. Perkataan yang dia dapat dikuasai, difaham. Maknanya dia tengok perkataan tu, difaham. Okay? Itu juga dengan seterusnya, limited, satisfactory bermaksud memuaskan. Okay? Memuaskan, maknanya memuaskan, lepas itu bagus, ya, sangat bagus, dan akhirnya ialah cemerlang. Okay? Yang cemerlang itulah merupakan yang tahap yang dikehendaki oleh semua orang lah, kalau boleh. Tapi kita kena bear in mind lah, kita kena fikirkan kepada, kita kena hadaplah, kita kena meyakini, insafi bahawa semua pelajar tak sama. Okay? Tak semua pelajar mempunyai pencapaian yang sama. Okay? Yang ini yang diterapkan oleh KPM. Okay, alright. Seterusnya kita pergi kepada yang lebih detail sikit lah. Okay, yang lebih detail sikit. So, ini saya ambil untuk hari ini, saya berkongsi tentang standard prestasi bagi kemahiran membaca. Okay, membaca. Okay, kalau cikgu-cikgu tengok sini, level 1 sampai 6, dan apa yang dikehendaki dalam deskriptor tu, dalam penerangan dia. Okay, so maknanya contoh, ya, yang tengok yang kuning yang telah saya highlightkan, tak payah tengok yang lain, tengok yang kuning saja. Nombor 1 itu maknanya can demonstrate understanding, boleh menunjukkan kefahaman, dan di hujung itu a lot of guidance. Maknanya pelajar yang mencapai TP1, dia membaca, dia memahami, cuma dia perlu bantuan yang sangat banyak. Okay? Dia perlu bantuan yang sangat banyak. Okay? Ya, maknanya kita perlu bagi dia, kita sebut sepatah, dia perlu sepatah. Tu sepatah, dia sepatah. Ya? Okay? Begitu juga dengan yang seterusnya. So, makin tinggi, makin bebas pelajar itu. Jadi kalau tengok, dia semakin TP dia 6, dan akhirnya dia akan nombor 6 tu, maknanya dia boleh menunjukkan kefahaman dengan tepat. Ujung tu accurately and independently. Tepat dan bebas. Maknanya dia tidak perlu guidance. Dia tengok saja, dia dah faham nak jawab soalan, dia dah faham kehendak soalan, dia dah faham macam mana nak baca, dia dah faham apa yang dikehendaki dan apa yang dia buat. Okay? Sebab memang kemahiran membaca ini memang sangat penting, okay, untuk bahasa Inggeris. Okay juga. Okay, itu ya kita punya standard performance yang saya nak kongsi. Maknanya
Selepas ini, contoh-contoh yang diberikan tu kita akan sebutkan balik. Kita akan tengok semula di sini. Okey. Baik, so ini adalah ringkasan daripada ERPH. Okey. So kemahiran diuji ialah reading lah, membaca. Okey, standard kandungan, ingat kan? Mesti ada standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi kalau ada nombor. Okey. Kemudian kita ada aktiviti, jumlah dan tulis. Okey, ini sebab ini merupakan perkongsian amalan terbaik. Jadi kita saya tidak memberikan yang lebih kompleks lagi lah, supaya nak memberikan cikgu kefahaman cara kita nak buat. Okey juga. Baik, bila tengok standard kandungan 2.2 dan 5.2. 2.2 dia lebih kepada baca, 5 ialah penulisan, menulis. Menulis, cara menulis, kaedah menulis. So standard pembelajaran dia 2.2.3 dan 5.2.1. Okey, nanti kita akan tengok apa yang dalam tu. Okey, so aktiviti ialah menjawab kuis. Okey, jumlah kuis kita ada 2. Okey, bentuk kuis ialah open-ended questions. Open-ended question ni maknanya soalan yang panjang lah, soalan panjang. Soalan yang memerlukan pelajar untuk menjawab secara penuh. Okey. Baik, soalnya okey, tengok standard kandungan dan pembelajaran bahagi 2 poin tadi, 2.2.3, 2.2.4. Okey. So ini ialah saya nak menguji pelajar, mentaksir pelajar berdasarkan standard learning standard 2.2.3, iaitu stating cause and effect. Okay, stating cause and effect maknanya menyatakan sebab dan akibat. Okay, dan apa dia punya performance standard dia dah beritahu dah dekat situ. Okay, maknanya dia dah tulis very limited, limited ability, satisfactory, good ability, very good ability, excellent ability. Maknanya kita semua dah tahu dia mesti bermula daripada very limited, maknanya terhad sangat, sampailah ke cemerlang. Tu. Excellent. Okay, baru sampai 6 tu dia dah cemerlang. So apa ujian yang saya daripada contoh yang saya akan berikan selepas ini, dia akan menunjukkan perbezaan di antara satu standard ke satu standard prestasi yang dinyatakan, ya. Okey, yang ini ialah untuk penulisan. Okey, untuk penulisan. Okey, kalau tengok di sini, sama juga seperti mana yang kita tengok sebelum ni tadi. Nampak dia ada very limited untuk bahasa Inggeris, very limited, sama je dengan penulisan pun very limited, satisfactory, memuaskan, good level, very good level, patut excellent. Dia berulang benda yang sama. Okay? Dia ulang benda yang sama. Cuma kata kunci dia ialah limited, very limited, satisfactory, good, very good, excellent. Itu je. Nah, itu bahasa Inggeris. Pergilah mana-mana kemahiran sekalipun, yang itulah yang dia nak bukan dia nak uji. Yang itulah dia punya petunjuk pencapaian pelajar itu dalam setiap kali kita buat pentaksiran. Okey? Tak kira lah dalam bentuk lisan ke, pemerhatian ke, apa ke, penulisan ke, kita tengok di situ pelajar adakah dia mencapai tahap yang kita nak, kita mahukan, ataupun dia nak beri, cuma kita taksirkan, kita nilaikan tahap mana mereka telah capai. Okey juga. Baik, sekarang kita akan pergi pula kepada contoh yang telah saya sediakan. Saya sediakan 4 jenis contoh daripada TP3 sehingga ke TP6. Okey. Contoh yang pertama adalah seperti berikut. Okey. Kalau cikgu tengok, okey, dua soalan kuis. Okey. Tengok jawapan. Dia senang je. Kalau dulu zaman biasa, makin kurang tanda merah, makin banyak markah lah. Standard sama sekarang pun sama. Cuma kita bezakan daripada markah, kita pergi kepada tahap penguasaan. Ya. Okey, cikgu tengok di situ. Jawapan panjang, tapi kenapa dapat 3? Kenapa dapat 3? Sebab kita tengok, saya dah tulis dekat situ. Okey, ayat nombor 1 tu. Okey, think dia tak ada S. Dia tak ada, dia menunjukkan budak pelajar ini dia masih lagi kurang memahami grammar. Okey, tata bahasa. Okey, ejaan, silap. Kita tengok jawapan nombor 1 je, Dia tengok dulu. Lepas tu yang saya garis panjang itu, saya tulis bawah ada sintaks. Sintaks ni maknanya susunan ayat. Pelajar yang tak memahami susunan ayat bermakna dia mengalami masalah untuk disusun ayat. Okey. So di situ saja kita tengok betapa lemahnya pelajar ini. Dia cuma mencapai tahap satisfactory saja. Okey, memuaskan saja. Jawapan dah ada, cuma dia tak boleh nak olah jawapan tu dengan betul. So kita tengok kat situ, kita nilai lah.
Okey juga Baik, nombor 2 sama enggak nombor 2, cuma nombor 2 ni dia lebih baik daripada nombor 1. Okey, nombor 2 ni lebih baik daripada nombor 1. Okey. Cikgu tengok ada lebihan perkataan yang saya bulatkan itu. Okey, ada is, lepas tu terbalik is dan pula, menunjukkan bahawa pelajar ini masih lagi lemah dalam meletakkan perkataan. Dia tak berapa yakin jawapan dia. Kita dapat nilai dah, itu pentaksiran kita dah. Okey. So dia akan dapat 3. Baik. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan contoh yang dapat 4. Okey. Baik. Ini contoh dapat 4. Okey. Berbeza dengan tadi. Okey, panjang jawapan dia tapi banyak salah. Jadi jawapan dia simple, tetapi susunan ayat dia betul. Okey, dia cuma ketinggalan beberapa perkataan yang utama. Okey, mungkin dia punya ejaan salah ataupun dia punya pemilihan perkataan dia yang silap. So dia dapat 8. Okey. Right. Jadi ada titik, ada jumlah. Jadi menunjukkan bahawa pelajar ini dia dah menunjukkan good, level good lah. Cuma dia perlu diperbaiki lagi. Okey. Baik, jadi 5. Apa lagi buat kalau dia kurang 4. Okey. 5. Saya hanya tanda right saja. So maknanya pelajar ini dia boleh menjawab, okey, because multitasking is important in our jobs. Cantiklah jawapannya. Because multitasking is more important than concentrating. Cantiklah jawapannya. Okey. Right. Cuma apa menyebabkan dapat 5? Sebab ini ialah soalan open-ended question. So open-ended question, contohnya siapa nama kamu? Nama saya adalah. So mesti ada mula dan mesti ada penutup. Okey. Jadi saya tunjukkan yang 6. Okey, ini 6. Okey, ini 6. Nampak tadi beza dia? Yang depan atasnya because, yang ni terus because. Yang nombor yang dapat 6 ni dia tulis Maya thinks multitasking is good thing because. So nampak perbezaan ni. Kenapa yang pelajar ini tadi dia dapat 5 walaupun jawapan dia betul, tapi yang ini dapat 6. Bukan soal dia panjang tak panjang, jawapan dia panjang tak ada. Dia bukan saja panjang tapi malah menguasai tata bahasa, dia menguasai sintaks, dia menguasai cara nak susun ayat, dia boleh tulis ayat secara independen. Okey. Kalau kita nak bandingkan dengan yang tadi lah, ya. Okey, banding yang tadi. Yang ni berpanjang, sama panjang, tapi berlaku kesalahan yang besar. Yang ini simple, tapi dia boleh diperbaiki lagi. Yang ini cantik, cuma mungkin pada pandangan saya professional judgement. Yang ini yang cikgu kena masukkan professional judgement cikgu. Okey. Kenapa aku bagi dia 5? Kenapa yang ini dapat 6? Okay. Sebab kita tengok perbezaan di antara ini. Sebab sedang kalau ikut dalam grammar bahasa, mungkin teacher bersama boleh, kalau saya silap boleh teacher bersama perlu betulkan saya, ya. Kalau kita jawab, tak masalah. Okay, tak masalah. Cuma kalau kita professional judgement kita tengok antara yang ini tadi dengan yang dapat 5, kita rasa yang ini memang layak dapat 6. Okay, orang yang bukan bidang bahasa pun dia akan tahu bahawa ini adalah yang dapat layak dapat 6. Okay juga, ya. Okay, sekarang ini jadi itulah cara untuk kita buat penilaian pentaksiran. Okay, baik. Habis tentang kita dapat pentaksiran, kita dah tahu, kita dah dapat dah semua pelajar kita. Okay, lepas tu kita kena buat perekodan. Okay, pengisian skor dalam orang transit. Okay, so kita boleh buat tu aja. Ini contoh yang saya buat, ya. Ini contoh yang saya buat lah. Okay, jadi kita tengok sini, ada pelajar dapat 4, ada pelajar dapat 3, ada pelajar dapat 6. Okay, dan dia berulang-ulang, ya. Cuma ada pelajar yang tak dapat ditaksir lagi, kita panggil dia sebagai TD. Okay, tidak ditaksir. Bukan bermakna kita akan tinggalkan terus. Okay, bila kita, sebab tu kita kena ada buang transit, supaya kita boleh semak, oh pelajar ni kita tak taksir dia lagi. So kita boleh pilih tarikh lain untuk taksirkan dia. Right? Okay. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa apa yang kita taksir itu mencapai tahap yang ditindaki? Okay, itu datangnya 4P. Okay, apa itu 4P? Jaminan kualiti 4P. Jaminan kualiti 4P ni terbagi pada 4 lah, yang bermula huruf P. Okay, pemantauan, komentoran, penyelarasan, pengesanan. Saya tahu ini memang cikgu tahu, cuma macam mana kita nak laksanakan? Di sini datangnya keperluan setiap guru
dan setiap panitia untuk melaksanakan pemantauan, pementoran kelarasan dan pengesanan. Yang ini semua. Jadi saya nak tunjuk yang sebelah ni ialah yang sebelah ni yang saya nak tunjukkan ni, yang sedang saya tunjukkan sekarang ni adalah merupakan senarai aktiviti 4P. Senarai aktiviti 4P. So nanti bila cikgu-cikgu duduk dalam panitia masing-masing, cikgu bolehlah buatkan satu takwim untuk melaksanakan 4P tadi. Bila cikgu nak semak pentadsiran, cikgu nak semak evidence, bila cikgu nak buat penyelarasan, bila cikgu ini yang semua memastikan pada jaminan kualiti. So maknanya kita tidak boleh lagi seperti dulu, maknanya dah dekat kita nak bagi pelaporan kepada mak ayah, masa tu baru kita betul-betul lumus mengisi. Jadi kemungkinan apa yang kita isi itu tidak valid, tidak ada kesahan. Sebab tu kita ada jaminan kualiti. Selepas kita dah buat takwim ni kita boleh buat ada pemantauan. Ini KP lah, ataupun sahabat-sahabat boleh tengok satu sama lain, boleh tengok dan boleh tulis dapatan. Ini contoh yang saya beri So ini adalah contoh yang saya berikan. So dalam ini bolehlah, tak semestinya cikgu type boleh tulis tangan apa yang cikgu dapat. Peer coaching, peer teaching, cikgu gantung gantung pada kemahuan cikgu nak pastikan bahawa setiap skor yang cikgu bagi itu mesti berada dalam landasan yang betul. Kalau CPM, PPD, KPM ni akan saya panggil on the right track. Itulah maknanya. Dan sebenarnya ini ialah dapatan daripada pementoran, pengesanan. Ini ialah dapatan. Kalau contohnya cikgu dah berbincang, mungkin bersama dengan saya, mungkin bersama dengan Wan Nazim, mungkin sampai tu dia akan tengok, dia akan tengok evidence cikgu. Dia akan tengok evidence cikgu, dia akan tengok cikgu punya skor, ada tak berlaku korelasi dan sebagainya. Lepas tu baru dia akan cantikkan dalam laporan pengesanan ini. Lepas tu dia akan share bersama dengan cikgu semua. Bila dia share, kita akan tahu di mana kelebihan dan di mana kekuatan kita, dan di mana kita punya ruang untuk penambahbaikan. Saya tak cerita pasal kelemahan, sebab dalam PBD kita tak panggil sebagai kelemahan, tapi kita lebih suka panggil sebagai ruang penambahbaikan. Dan yang terakhir sekali ialah laporan penyelarasan. Biasanya laporan penyelarasan ini nanti akan disimpan, satu salinan kepada KP, satu salinan kepada kepada guru, satu salinan kepada file duduk. Jadi kita simpan untuk apa semua? Untuk pemantauan. Pemantauan daripada JPN, PPD ataupun pihak KPMC ataupun Nazim. Kita sebenarnya tak maklum bahawa kita perlukan dokumentasi untuk menunjukkan bahawa sahabat kita ni membuat kerja on the right track ataupun tidak. Jadi itu saja maklumat daripada saya, perkongsian amalan terbaik yang dapat saya sediakan untuk petang ini. Jadi saya buka kepada soalan. Saya buka kepada soalan. Ada cikgu nak bertanyakan soalan? Bila serekod prestasi murid masa dalam kelas ataupun lepas? Okey, soalannya baik. Bila kita rekod, kadang-kadang kita bawa, lepas tu kita lupa, kita perlu bawa, sekali dengan rekod kita dan sebagainya. Yang penting semasa pembelajaran PDP berlaku, semasa PDP berlaku, kita kena tumpu perhatian 100% dalam kelas. So kita sama ada cikgu boleh memilih untuk merekod semasa ataupun selepas. So kebiasaannya kita akan merekod pada selepas, selepas, berdasarkan evidence yang telah kita dapati. Tapi pada masa yang sama, cikgu boleh buat catatan, cikgu boleh bawa rekod itu masuk ke dalam kelas. Borang transip itu, bila cikgu dah berpuas hati dengan pentadsiran yang cikgu buat, cikgu boleh mengambil masa sementara pelajar berada dalam keadaan untuk bersedia untuk ke aktiviti seterusnya, untuk membuat
Pentaksiran itu, penandaan itu, ya. Tapi juga kena ingat, PPT satu kelebihan dia ialah dia sangat-sangat kita panggil dia sangat-sangat fleksibel, ya. Mungkin hari ini kita tak dapat untuk mentaksir 4 orang, tapi kita pilih untuk menggunakan kemahiran yang sama untuk topik yang lain, okey, dan kita boleh taksir lagi 4 orang. Okey. Saya dapat soalan tu. Okey, ada soalan lain lagi untuk bertanya? Sir, Ya. anda katalah saya dah bagi markah kan, tiba-tiba saya nak tembak balik, nak ubah yang lain markah dia tu, macam mana tu? Boleh tak? Boleh, ya, itu boleh. Seperti kata saya katakan tadi, PPD ini dia sangat fleksibel, ya, dia sangat fleksibel. Kalau kita tengok, okey, skor, skoran, ya. Okey. Baik. Kalau perasan, yang atas itu ialah nombor-nombor kemahiran. Okey. Cikgu tengok di situ ada pelajar yang tidak dinilai, tidak ditaksir lagi. TD, ditulis itu TD, ya. Tu nampak ni, TD yang tak ada nombor tu. Ataupun pelajar yang kita rasa macam lepas sangat. Contohnya macam nombor 6 Muhammad Daniel bin Saiful Zahid. Dia yang tengah tu dia dapat 3. So katakanlah penghujung ni kita nak bantu dia untuk dapatkan markah, untuk dapatkan DTP yang terbaik, TPK yang terbaik untuk dia. Jadi kita boleh mengambil keputusan, kita nak taksir dia pada waktu yang lain, betul. Sebab tu saya kata instrumen tidak perlu rigid. Okey. Instrumen pentaksiran tidak perlu rigid, tidak perlu satu hala saja. Dia tak perlu untuk guna satu jenis instrumen untuk kemahiran yang sama. Dia boleh menggunakan berbagai jenis instrumen untuk menggunakan atas kemahiran yang sama. Ya, beza-bezakan. Mungkin kali ini dia terlepas untuk jawab kuis. Cikgu boleh pilih untuk berikan dia satu tugasan di rumah. Ataupun cikgu boleh bentuk kemahiran itu berdasarkan lisan. Cikgu boleh tengok kematian. Jadi cikgu boleh bikin nak kepala, simpan nak kepala, ataupun bawa rekod itu dan tafsir. Okey? Dan sebab tu saya galakkan cikgu menulis dalam borang transit. Itu maknanya masa cikgu pilih nilai itu, cikgu tulis dalam menggunakan pensel terlebih dahulu. Senang cikgu nak padam dan cikgu nak tafsir. Di hujung nanti bawa cikgu tunggu pen dan cikgu buatlah purata dan cikgu teruskan dengan TPK. Walaupun evidence dia berbeza. Jadi dulu kita buat quiz yang sekarang lagi. Ya, boleh sebab dia fleksibel. Cuma mungkin mesti kemahiran yang sama. Okey. Cuma instrumen saja mesti berbeza. Okey, cikgu, ya. Saya rasa setakat itu sajalah ya perkongsian kita pada tengah hari ini. Diharapkan agar cikgu-cikgu semua dapatlah belajar sedikit sebanyak tentang perkongsian saya pada tentang ini. Saya bukanlah contoh yang terbaik, cuma apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat, iaitu saya dapat kongsikan bersama-sama cikgu, ya. Okey, jadi yang lemah itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.